Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah bersama dengan saya Umar Aziz. Kitab Syama'il Muhammadiyah adalah kitab yang kita dah mula baca semenjak daripada 2 hari bulan 11. Satu kitab yang mana terdapat padanya riwayat-riwayat menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat ini telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, ataupun lebih dikenali sebagai Imam Tirmizi, seorang muhaddis, seorang faqih yang terkenal. Lalu sebelum kita mula lebih lanjut, sebelum kita sambung lebih lanjut, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua para sahabat. Saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Terima kasih kerana bersama. Terima kasih juga. Saya nampak tadi ada yang beri feedback, suara jelas dan sebagainya. Terima kasih. Moga pertemuan ini adalah pertemuan yang dilimpahi dan dicucuri dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Tirmizi ini ada lebih kurang 416 riwayat yang terdiri daripada 56 bab. Kita baru tiba pada bab yang ke-14, kita baru tiba pada bab yang ke-13, menceritakan, ianya berkaitan menceritakan tentang Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan. Apa kata kita go through lagi sekali bab-bab yang kita dah belajar, yang kita pernah kongsikan, supaya kita jelas berapa banyak tajuk yang kerana Imam Tirmizi membawakan riwayat berdasarkan tajuk-tajuk. Lalu kita dah tahu berapa banyak tentang Nabi SAW yang kita telah belajar. Kepada para sahabat yang mungkin tak sempat belajar semua ataupun ada yang tertinggal, maka boleh rujuk YouTube Umar Aziz. Kita telah kongsikan di sana daripada siri yang pertama, perkongsian Syama'il Muhammadiyah, dan kita boleh ikut turutan di situ hinggalah siri yang kita berada sekarang. Maka bab yang pertama Imam Tirmizi mulakan tentang khalqi Rasulillah, ciptaan sempurna tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Imam Tirmizi membawakan 15 riwayat menceritakan tentang keseluruhan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ketinggian, daripada warna kulit, daripada gigi, bulu mata, daripada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa-apa berkaitan dengan Nabi. Imam Tirmizi kongsikan pada bab yang pertama, dengan Imam Tirmizi membawakan 15 riwayat menceritakan tentang ciptaan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab yang kedua, Imam Tirmizi membawa tajuk tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terletak di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi membawakan di situ 8 riwayat menceritakan tentang anggaran saiz, tentang warnanya dan beberapa perkara yang
yang lain, ada 8 riwayat di situ menceritakan tentang tanda kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang sentuh, ada yang sahabat yang nampak tanda kenabian itu terus masuk Islam, seperti Salman Al-Farisi dan sebagainya. Pada bab yang ketiga, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan dengan syiar tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat jalinan rambut waktu musafir kepada empat jalinan rambut. Kemudian daripada sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rambut panjang hingga ke mana dan sebagainya. Maka di situ Imam Tirmizi membawakan 8 juga riwayat menceritakan tentang rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang keempat, selepas daripada rambut, Nabi SAW Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang tarajjuli Rasulillah, tentang bagaimana cara Nabi SAW menyikat rambut. Siapakah yang pernah menyikat rambut Nabi? Bagaimanakah Nabi meletak minyak pada rambut? Ke arah manakah Nabi sikat rambut? Adakah belah dua ataupun sikat ke belakang? Dan beberapa perkara yang lain. Dan di situ Imam Tirmizi membawa 5 riwayat menceritakan tentang rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang kelima, Imam Tirmizi membawa tajuk tentang uban Nabi. Setelah rambut, menyikat rambut adalah uban Nabi. Berapa banyakkah uban Nabi? Apakah penyebab Nabi SAW beruban? Adakah uban Nabi banyak ataupun sekadar sedikit? Adakah uban Nabi kelihatan ataupun tidak? Maka di situ Imam Tirmizi membawakan 8 riwayat menceritakan tentang uban Nabi SAW pada bab yang kelima. Kemudian pada bab yang keenam, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang khidab, tentang inainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Imam Tirmizi membawakan 4 riwayat menceritakan tentang inai. Adakah Nabi inai rambut Nabi selalu ataupun bagaimana? Siapakah yang pernah menginaikan rambut Nabi? Imam Tirmizi terangkan pada 4 riwayat pada bab yang keenam. Seterusnya pada bab yang ketujuh, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang kuhul, tentang celaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah Nabi bercelak? Adakah setiap hari ataupun kadang-kala Nabi bercelak dengan menggunakan daripada batu apa dan sebagainya? Itu ada pada bab yang ketujuh. Imam Tirmizi membawakan 6 riwayat menceritakan tentang celak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab yang ke-8, Imam Tirmizi membawa tajuk tentang libas, tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pakaian yang Nabi suka? Kata Ummu Salamah adalah qamis, kata Anas bin Malik adalah pakaian hibarah. Apakah warna pakaian yang Nabi pernah pakai? Dan bagaimanakah pakaian Nabi, panjangnya hingga ke mana? Lengan baju Nabi hingga ke mana? Waktu musafir Nabi suka pakai baju yang bagaimana? Itu dikumpulkan dalam 16 riwayat menceritakan tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab yang ke-8. Pada bab yang ke-9, Imam Tirmizi membawa tajuk tentang Aish, tentang kehidupan Nabi yang simple, sederhana, zuhud, dan bagaimana para sahabat punya kehidupan adalah seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya ashabus suffah dan sebagainya. Kemudian kita belajar pada bab yang ke-10 berkenaan tentang khuf Nabi, dan di situ dibawakan 2 riwayat tentang khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah warna khuf Nabi, diperbuat daripada apa, adakah ada sebarang corak ataupun tidak padanya, siapakah yang pernah beri kepada Nabi SAW hadiah khuf. Lalu dalam di situ disebutkan Dihyatul Kalbi dan juga Najasyi dan juga beberapa perkara yang lain. Itu pada bab yang ke-10 ada 2 riwayat. Pada bab yang ke-11 menceritakan tentang na'al Nabi, tentang capal ataupun selipar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ dibawakan 11 riwayat. Bagaimanakah tali yang ada pada capal Nabi, hanyakah ada 1 ataupun 2? Bagaimanakah capal daripada manakah capal Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat, dan beberapa perkara yang lain. Itu ada pada bab yang ke-11 menceritakan tentang na'al Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang ke-12, Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang khatam Nabi, cincin Nabi, yang mana Nabi SAW punya cincin diperbuat daripada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya cincin adakah daripada perak ataupun apa? Adakah Nabi mempunyai mata cincin? Adakah Nabi hanya mempunyai satu cincin? Kenapa Nabi SAW buat cincin yang baru? Siapakah yang pernah pegang cincin baginda selepas kewafatan baginda? Itu semua kita telah baca pada bab yang ke-12. Ada di situ 8 riwayat menceritakan tentang cincin baginda. Dan sekarang ni kita berada pada riwayat yang ke-13, yang mana Imam Tirmizi membawa tajuk tentang at-takhattum, annan Nabi SAW kana yatakhattam fi yamini, bagaimana Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan. Dan kita dah tiba pada riwayat yang ke-103. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-103, muka surat yang ke-75. Adakah jelas sampai ke mana journey kita dalam untuk mengenali Nabi SAW? Lalu saya suka untuk ulang kaji kerana setiap hari ada sahaja yang kali pertama join mungkin, maka kita telah bercerita banyak tentang riwayat-riwayat yang lalu, dan sekarang ini kita nak sambung daripada riwayat yang keberapa? Daripada riwayat yang ke-103 pada muka surat 75, kepada para sahabat yang ada cetakan seperti sama dengan saya, pada muka surat 75, pada muka surat 103, masih lagi pada tajuk Nabi memakai cincin pada tangan kanan. Lalu di sini kita nampak, kita baca dahulu. Lalu ahlan-ahlan kepada semua, kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita baca riwayat 103, yang mana saya akan baca sanad serta matan terlebih dahulu. Sanad maksudnya rantaian perawi, matan maksudnya teks asal hadis yang ada dalam bahasa Arab tersebut. Wabihi ilaihi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Hatib bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita nampak daripada sini, daripada haddathana Qutaibah bin Sa'id, haddathana Hatim bin Ismail, daripada Ja'far bin Muhammad. Ja'far di sini maksudnya Ja'far As-Sadiq, daripada ayahnya siapa? Muhammad Al-Baqir. Lalu berkata Muhammad Al-Baqir, ayah kepada Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Maka daripada bab ini, yang mana ada 10 riwayat, lalu dalam 10 riwayat ini, satu-satunya riwayat yang mana penulis buku atau pengumpul riwayat Imam Tirmizi bawa berkenaan dengan memakai cincin pada jari kiri, hanya satu riwayat ini sahaja. Lain semua Imam Tirmizi membawa riwayat bahawa Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan. Lalu ini satu riwayat 103, yang mana Imam Tirmizi membawa satu riwayat ini, yang mana menunjukkan bukan Nabi tetapi Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, cucunda baginda Nabi SAW, memakai cincin di tangan kiri mereka. Maka sebab itulah kita nampak di sini bahawa hadis ini adalah hadis yang terputus. Kenapa ianya adalah terputus? Kerana perawi iaitu Muhammad Al-Baqir, dia tidak sempat bertemu dengan Hasan, dia sempat bertemu dengan Husain, tetapi an abihi iaitu Muhammad Al-Baqir tidak sempat bertemu dengan Hasan. Dia tak sempat bertemu dengan Hasan, beliau hanya sempat bertemu dengan Husain radhiyallahu taala anhuma. Maka sebab itu Imam Tirmizi membawakan riwayat ini, satu, nak menunjukkan sanadnya pun tidak kukuh. Ada putus pada sanad dia kerana Muhammad Al-Baqir tidak bertemu dengan Hasan, namun dia berkata adalah Hasan dan juga Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka memakai cincin pada tangan kiri.
Lalu Imam Tirmizi membawakan riwayat, inilah antara dalil menunjukkan ada yang mengatakan boleh memakai cincin pada tangan kiri, tetapi riwayatnya adalah riwayat yang mana perawinya terputus kerana Muhammad Al-Baqir, ayah kepada Ja'far bin Muhammad, tidak sempat bertemu dengan Hasan. Dalam sebahagian kitab ada dinukilkan riwayat seperti ini yang mana ianya bukan sekadar Hasan dan Husain tetapi marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dalam kitab Al-Akhlaq oleh Abu Syekh dan juga dalam kitab Al-Adab oleh Imam Baihaqi, yang mana lafaznya berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Ali wal Hasan wal Husain yatakhattamuna fil yasar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Ali, Hasan dan Husain, mereka memakai cincin pada tangan kiri. Maka ada riwayat yang mana marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kata para ulama hadis, memang pendapat para ulama fiqh adalah boleh untuk memakai cincin pada tangan kiri. Tidaklah makruh dan tidak apatah lagi haram. Boleh. Cumanya afdalnya, dan kita boleh nampak daripada cara Imam Tirmizi membawa 9 riwayat tentang memakai cincin tangan kanan, dan hanya satu riwayat yang mana itu pun bukanlah marfu' sampai Nabi, tetapi hanya sampai kepada perbuatan Hasan dan Husain yang mana mereka memakai cincin pada tangan kiri. Maka daripada cara susunan Imam Tirmizi, apa yang kita nampak, sebenarnya Imam Tirmizi di sini nak memberi isyarah bahawa afdalnya, bagusnya adalah memakai cincin di tangan kanan, kerana riwayat itu sandaran dia lebih banyak, sanad dia lebih banyak, dan mana-mana riwayat yang mana menceritakan memakai cincin pada tangan kiri seperti mana riwayat 103, sama ada sanad dia terputus ataupun ianya hingga kepada perbuatan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain sahaja. Walaupun daripada kitab yang lain, contohnya dalam kitab Imam Baihaqi, ada dinukilkan perbuatan itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmizi membawa riwayat ini, tetapi Imam Tirmizi tidak menjadikannya sebagai dalil. Sebab itu kita nampak Imam Tirmizi letak tajuk besar-besar pada bab yang ke-13, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan. Pada jari mana? Pada jari khinsar, seperti mana yang ada dalam riwayat yang lain. Maka inilah hadis 103. Jom kita tengok hadis 104. Hadis 104. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Hadis sampai situ sahaja. Selepas daripada itu adalah kata-kata Imam Tirmizi yang kita akan baca kemudian. Hadis 104, riwayat 104, muka surat 76. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman. Perawi pertama, guru Imam Tirmizi, namanya Abdullah bin Abdul Rahman. Kata Imam Abu Daud, kana yahfazu nahwan min 40,000 hadis. Abdullah bin Abdul Rahman ini, beliau hafal sebanyak 40,000 hadis. Masya Allah. Yang mana ini tidaklah banyak kalaulah kita nak bandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan sebagainya. Mereka itu lagi dahsyat. Tetapi ini nak menunjukkan bagaimana Allah bukan Abdullah bin Abdul Rahman, minta maaf, Muhammad bin Isa yang selepas itu. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman amba'ana Muhammad bin Isa bin Tabba'. Lalu Muhammad bin Isa bin Tabba' ini, Imam Abu Daud berkata beliau menghafal 40,000 hadis.
menjadi pembakar semangat kepada kita untuk mengenali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita baru baca sampai riwayat 104. Itu pun kita tidak hafal. Saya pun tidak hafal kesemuanya. Namun daripada sini kita nampak bagaimana ulama yang terdahulu, perawi yang terdahulu, ilmuwan yang terdahulu, bagaimana banyaknya mereka menghafal, mengingati, menjaga, memelihara sabdaan-sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan sekadar ingat matan, bukan sekadar ingat hadis. Bila maksud seseorang ulama itu ingat hadis, pada istilah mana-mana perawi, maksudnya mereka kena ingat sekali dengan sanad-sanad. Contohnya Imam Tirmizi belajar daripada Abdullah bin Abdul Rahman daripada Muhammad bin Isa bin Tabba', Muhammad bin Isa bin Tabba' daripada Abbad bin Awam daripada Sa'id bin Abi Arubah daripada Qatadah daripada Anas bin Malik dan sebagainya. Lalu itu cara maksud hafal hadis, maksudnya bukan sekadar teks hadis, yang mana contohnya kita nampak di sini, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Itu hadis, itu teks dia, matan dia. Tetapi ilmuwan terdahulu mereka kena ingat sekali dengan sanad-sanad dia, kena ingat sekali dengan rantaian perawi dia. Dan Muhammad bin Isa bin Tabba' ini, dikata Imam Abu Dawud, dia hafal, dia ingat lebih kurang 40,000 hadis. Masya Allah, ini bagaimana orang-orang terdahulu menghabiskan usia mereka untuk memelihara, menjaga akan sabdaan-sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nampak di sini, Amba'ana Muhammad bin Isa bin Tabba', haddathana Abbad bin Awam daripada Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah. Lalu kita kena ingat nama ni. Siapakah Sa'id bin Abi Arubah? Dia adalah anak murid kepada Qatadah. Kena ingat, Sa'id bin Abi Arubah adalah anak murid kepada Qatadah. Qatadah guru dia, Sa'id bin Abi Arubah adalah anak murid dia. Kenapa kena ingat? Sebab kejap lagi Imam Tirmizi nak terangkan sesuatu. Lalu kita sekadar ingat, Sa'id bin Abi Arubah anak murid kepada Qatadah, dan dia yang meriwayatkan riwayat ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari tangan kanan baginda. Hadis habis di situ. Lalu daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada guru dia Qatadah daripada sahabat Nabi Anas bin Malik. Apa yang berlaku? Kata Anas bin Malik, Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan baginda. Seterusnya kita kembali kepada teks kepada teks bahasa Arab daripada perkataan qala Abu Isa. Qala Abu Isa, hadza haditsun gharibun la na'rifu min hadis Sa'id bin Arubah an Qatadah an Anas anin Nabi SAW nahwa hadza min hadzal wajh, wa rawa ba'du ashabi Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhattamu fi yasarihi wa huwa hadithun la yasihhu aidan. Maka kat sini kita nampak berkata Abu Isa, pada terjemahan dia kita boleh nampak di situ pada baris kedua perenggan kedua, berkata Abu Isa. Siapakah Abu Isa? Iaitu Imam Tirmizi. Berkata Abu Isa, hadis ini gharib. Apakah istilah gharib? Dia ada istilah tersendiri oleh Imam Tirmizi. Kami tidak pernah menemukan adanya hadis yang diriwayatkan oleh perawi bernama Sa'id bin Abi Arubah daripada Qatadah daripada Anas bin Malik. Maksudnya ini yang kami jumpa, bahawa Sa'id bin Abi Arubah ambil riwayat daripada Qatadah, ambil riwayat daripada Anas bin Malik. Rantaian ini kami hanya jumpa pada riwayat ini daripada baginda Nabi SAW, melainkan dalam bentuk seperti ini yang kita baca tadi. Sebahagian sahabat Qatadah, sahabat maksud dia anak murid, ashabu Qatadah maksud dia anak murid Qatadah yang lain. Lalu dalam riwayat 104 ini, siapakah nama anak murid Qatadah yang mengatakan Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan? Itulah dia Sa'id bin Abi Arubah.
Tetapi kata Imam Tirmizi, anak murid Qatadah yang lain, mereka mengatakan apa? Mereka sebahagian sahabat Qatadah, maksud dia anak murid Qatadah pula, meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi SAW, bahawasanya baginda memakai cincin di tangan kiri. Hadis ini tidak sahih. Maka kata Imam Tirmizi, kami jumpa daripada Anas bin Malik ada Qatadah. Daripada Qatadah ada dua riwayat. Mana-mana anak murid Qatadah yang bernama Sa'id bin Abi Arubah, dia meriwayatkan Nabi memakai cincin pada tangan kanan. Hadis ini adalah gharib. Adapun selain daripada Sa'id bin Abi Arubah, anak murid Qatadah yang lain, mereka meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, yang Nabi memakai cincin di tangan kiri. Kata Imam Tirmizi, hadis itu tidak sahih. Lalu kita nampak Imam Tirmizi menolak riwayat daripada anak murid Qatadah yang lain yang mengatakan Nabi SAW memakai cincin di tangan kiri. Kemudian kita nampak riwayat yang ke-105. Riwayat yang ke-105. Wabihi ilaihi qala haddathana Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatim min dhahab fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada fataraha an-nasu khawatimahum. Ini adalah riwayat yang pernah ada orang tanya, pernah tak Nabi campak cincin? Ini cincin yang Nabi SAW campak kerana ianya daripada emas sebelum turunnya larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nampak daripada sini, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Lalu Nafi' sebenarnya hamba yang telah dimerdekakan. Tetapi Abdullah bin Umar didik dia sehingga dia adalah antara orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Umar tuannya. Sebab itu Imam Nafi' beliau bukan sekadar mahir dalam hadis, beliau mahir juga dalam fiqh. Bahkan beliau juga salah satu daripada imam qiraat. Salah satu daripada imam qiraat adalah Nafi'. Yang mana dua perawinya adalah Warsh dan juga Qalun. Lalu seorang yang hebat, tetapi sebenarnya beliau bukanlah orang merdeka, beliau adalah maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Lalu para sahabat, kalau kita nampak, para sahabat mereka akan ada hamba yang bila mereka nampak hamba ini ada kemampuan, kekuatan hafalan dan ingatan, maka mereka tak suruh hamba ini untuk berkhidmat, bekerja sahaja, tetapi mereka suruh hamba ini belajar daripada mereka. Itulah perbuatan Abdullah bin Abbas, itulah perbuatan Abdullah bin Umar, antara hamba-hamba Abdullah bin Umar yang sangat banyak mengambil ilmu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah Nafi'. Lalu maka sepatutnya menjadi pembakar semangat kepada kita bagaimana seorang hamba yang kemudiannya dimerdekakan bernama Nafi' boleh menjadi imam dalam bidang hadis, dalam bidang qiraat, dalam bidang fiqh, dalam pelbagai bidang yang lain. Maka bagaimana pula kita yang bukan hamba, maksudnya kita hamba Allah semestinya, tetapi kita merdeka, tetapi kita tidak gunakan masa kita dalam untuk mempelajari sesuatu. Maka sebab itulah kita nampak Masya Allah Nafi' ni seorang yang hebat. Bahkan dia adalah guru kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebentuk cincin daripada emas. Lalu daripada emas Nabi buat satu cincin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya di jari tangan kanan baginda. Lalu Nabi SAW pakai, kenapa Nabi pakai emas? Bukankah dilarang dan haram? Sebenarnya ini sebelum tibanya hukum haram. Maka pada waktu itu Nabi SAW buat satu cincin daripada emas, qabla tahrimiz zahabi 'ala rijal, sebelum diharamkan emas ke atas lelaki. Maka Nabi SAW pun pakai cincin tersebut. Nabi SAW pakai cincin tersebut. Maka
kita nampak di manakah Nabi SAW pakai? Di jari tangan kanan baginda. Maka daripada sini sebenarnya Imam Tirmizi nak tunjukkan kepada kita bahawa hukum pengharaman emas ke atas lelaki itu ketika mana Nabi SAW berada di Madinah sebelum daripada tahun 6 Hijrah lagi. Lalu kenapa Imam Tirmizi bawa riwayat ini? Kata syurah hadis, Imam Tirmizi bawa riwayat 105 nak menunjukkan kepada kita memang Nabi sentiasa memakai cincin pada tangan kanan. Sebab daripada sebelum turunnya pengharaman emas ke atas lelaki, pada waktu itu Nabi pakai cincin emas di tangan mana? Tetap di tangan kanan. Fakana yalbasuhu fi yaminih. Baginda Nabi SAW memakai cincin emas itu di jari tangan kanan baginda. Lalu nak menunjukkan memang Nabi sentiasa memakai cincin di tangan kanan. Sebelum daripada Nabi buat cincin pada tahun 6 Hijrah, sebelum tu Nabi dah ada cincin pun tangan kanan. Sebelum turunnya ayat pengharaman emas ke atas lelaki pun pada tangan kanan Nabi pakai cincin. Lalu Imam Tirmizi membawakan riwayat 105 ini sebenarnya untuk menjadikan dalil yang memang Nabi SAW sentiasa dan selalu dan Nabi SAW memakai cincin hanya di tangan kanan. Dan walaupun daripada riwayat yang lain kita nampak ada riwayat tangan kiri, tetapi kita nampak seolah-olah Imam Tirmizi tidak bersetuju dengan riwayat-riwayat tersebut, lalu hanya menukilkan riwayat-riwayat berkenaan dengan Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan. Lalu Imam Tirmizi membawakan hadis 105 ini bukanlah nak menjadikan dalil supaya kita buat cincin emas, tidak. Tetapi hanya pada perkataan yang mana Nabi ketika mana sebelum turunnya ayat pengharaman emas ke atas lelaki. Maksudnya itu adalah awal keadaan Nabi di Madinah. Tetapi waktu itu pun Nabi tetap memakai cincin pada tangan kanan. Lalu itulah sebenarnya nak dijadikan dalil, lalu dibawakan pada bab ini. Ini cara Imam Tirmizi dan cara para ulama hadis mengambil sesuatu sebagai dalil. Maka kita nampak di sini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebentuk cincin daripada emas sebelum turunnya larangan haramnya emas ke atas lelaki. Baginda SAW memakainya di jari tangan kanannya. Lalu itu tajuk bab, itu tarjamatul bab. Bahagian itu yang ada kaitan dengan tajuk. Sebab itu dibawakan di sini. Lalu orang ramai juga membuat cincin daripada emas. Taba'an lin Nabi. Bila orang ramai nampak Nabi buat cincin daripada emas, para sahabat pun membuat cincin daripada emas nak menunjukkan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Umar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya mencampakkan, membuang cincin emas tersebut dan bersabda, la albasuhu abada, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Maka Nabi SAW pada waktu itu satu ketika Nabi campak cincin baginda, Nabi SAW buang cincin emas itu. Kata para ulama hadis, perbuatan Nabi SAW membaling cincin emas itu adalah pada waktu itu sebelum daripada turunnya ayat pengharaman emas ke atas lelaki. Nabi buang dulu kerana pada waktu itu melalaikan, melekakan. Maka pada waktu itu Nabi SAW buang cincin emas, dan pada waktu itulah selepas itulah turunnya ayat, turunnya hukum pengharaman emas, penggunaan emas ke atas lelaki. Maka bila Nabi SAW campak dan Nabi kata, aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Kenapakah Nabi SAW campak? Lima ra'a min zuhuwihim bilubsih, kerana Nabi nampak para sahabat terpesona dengan keindahan emas ketika mana mereka memakai cincin emas. Maka Nabi campak, la albasuhu abada, aku tidak akan memakai cincin ini selama-lamanya, iaitu cincin emas. Dan pada waktu itu turunlah juga larangan memakai emas ke atas lelaki. Maka pada waktu itu apa sahabat buat? Maka kata Abdullah bin Umar, bila para sahabat nampak Nabi campak emas, maka orang ramai pun mencampak, membuang cincin emas mereka. Ini taatnya para sahabat. Mereka tak kata, alah sayanglah nak buang, tak apalah balik rumah, pergi jual ke, pergi apa ke. Bila mereka tengok Nabi buang,
mereka pun turut mencampak dan membuang cincin emas mereka. Bagaimana taatnya, tabi'nya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai cincin emas selepas daripada itu. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai sebelum turunnya pengharaman penggunaan emas ke atas lelaki. Sebab itulah dalam sepotong hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Nabi tunjukkan akan emas dan juga sutera. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzani haramun ala dzukuri ummati." Ala dzukuri ummati hillun li inathihim, sabda Nabi, hillun li unathihim, sabda Nabi SAW, dua benda ini, hazan, dua benda ini, emas dan juga sutera, adalah haram penggunaannya ke atas lelaki daripada umatku. Hillun li unathihim, halal untuk wanita daripada kalangan umatku. Maka sebab itu tidak ada keharusan untuk memakai emas. Walaupun ada pandangan terpencil di dalam syariat yang mana selalunya kita nampak itulah pandangan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kata boleh. Ibnu Hazm kata boleh. Ada juga pandangan terpencil mengatakan makruh. Tetapi kata Imam Nawawi, sebenarnya itu adalah pandangan yang ditolak. Pandangan yang ditolak. Kenapa? Sebab para ulama sepakat, mujma', para ulama semuanya sepakat daripada setiap zaman bahawa haram menggunakan emas ke atas lelaki. Haram menggunakan emas ke atas lelaki. Kecualilah sutera, maka itu dibenarkan untuk lelaki guna pada waktu perang sahaja. Pada waktu perang sahaja, sebab zaman dulu mereka akan berperang menggunakan sutera. Sebab bila berperang menggunakan sutera di bawah lapisan baju besi, maka pada waktu itu pedang tidak boleh tembus. Maka pada waktu itu, pada waktu perang sahaja, diharuskan untuk menggunakan sutera jika ada keperluan hanya pada waktu perang. Tetapi emas, tidak ada keharusan untuk emas, tidak ada keharusan untuk lelaki mengguna emas. Ianya adalah mujma', kesepakatan para ulama, kata Imam Nawawi. Dan mana-mana pandangan yang mengatakan ianya boleh, maka pandangan itu adalah batil, pandangan itu adalah ditolak, dan dakwaan itu adalah dakwaan yang tidak boleh diguna pakai. Kerana banyak riwayat mengatakan bahawa sebenarnya Nabi SAW larang akan penggunaan emas dan juga sutera ke atas kaum lelaki. Maka inilah dia 10 riwayat yang kita belajar berkenaan dengan Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan. Cumanya kita nampak pada riwayat 105 dibawakan riwayat ini sekadar untuk mengambil dalil yang Nabi pakai cincin di tangan kanan. Jauh sebelum ketika mana awal Islam lagi, Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan, sebab ini adalah sebelum turunnya pengharaman berkenaan dengan lelaki memakai emas, larangan lelaki memakai emas. Maka inilah riwayat 105. Alhamdulillah, kita dah selesai dah 13 bab. Kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-14. Adakah sahabat masih lagi boleh, masih lagi bersemangat? Ahlan-ahlan kepada yang baru join, jemput untuk untuk bantu sebar, bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu kita nak masuk pada bab yang ke-14. Bab yang ke-14 menceritakan tentang peralatan perang Nabi SAW, dan Imam Tirmizi memulakan berkenaan dengan pedang Nabi SAW. Imam Tirmizi memulakan dengan pedang Nabi SAW. Maka Nabi SAW ada banyak pedang. Nabi SAW ada beberapa pedang. Nabi ada pedang yang dipanggil ma'thur, mim hamzah tha wawra, pedang yang dipanggil ma'thur.
yang mana pedang ini Nabi warisi daripada ayahanda baginda Abdullah. Nabi ada pedang yang bernama Qula'i. Nabi ada pedang yang bernama Battar. Nabi ada pedang yang bernama Hataf. Nabi ada pedang yang bernama Mikhdam. Nabi ada pedang yang nama Rasub. Nombor 6, Nabi ada pedang yang nama Samsamah. Nabi ada pedang yang nama Luhaif. Nabi ada pedang yang nama Zulfiqar. Inilah antara pedang Nabi yang terkenal. Itulah Zulfiqar. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Zulfiqar boleh dibaca dengan dua-dua bacaan. Boleh baca Zulfiqar bi kasril fa, fa baris bawah. Boleh dibaca juga Zulfaqar bi fathil fa. Lalu Ibnul Qayyim berkata rahimahullah bahawa boleh baca dua-dua, boleh baca Zulfiqar, boleh baca Zulfaqar. Dan inilah antara pedang Nabi yang famous, Zulfiqar dan juga Zulfaqar. Lalu Nabi ada beberapa pedang. Nabi ada banyak pedang. Dekat mana kita nak tengok pedang-pedang tersebut? Kepada yang ada kitab sama seperti saya ataupun lebih kurang sama, maka ada dekat muka surat 400 tentang nama-nama pedang. Lalu kat situ kita nampak pada muka surat 415. Pada muka surat 415 adanya nama-nama pedang Nabi. Al-Ma'thur, Zulfiqar ataupun Zulfaqar. Kemudian Qala'i, Battar, Hataf, Mikhdam, Rasub, Adab, Qadib, Samsamah, Luhaif dan lain-lain. Maka inilah nama-nama pedang Nabi SAW pada muka surat 415 dan juga 416 pedang Nabi SAW. Maka sebab itu kata Imam Tirmizi pada bab yang ke-14, babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada riwayat yang menceritakan tentang sifat pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu ada berapa hadis di sini? Imam Tirmizi membawakan 4 riwayat menceritakan tentang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi membawa 4 riwayat. Lalu pada bab yang ke-13 ada berapa riwayat? Ada 10. Pada bab yang ke-14 ada berapa riwayat? Ada 4 riwayat menceritakan tentang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita perhatikan, adakah sahabat-sahabat sudah bersedia? Jom kita perhatikan riwayat berkenaan dengan pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة صلى الله عليه وسلم. Daripada Qatadah, kita nampak sama yang perawi ini pun adalah anak murid kepada Anas bin Malik Qatadah. Perawi yang sama seperti mana riwayat-riwayat yang lalu. Daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa kata Anas bin Malik? Qabi'ah, hulu pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Hulu maksudnya tempat pegang. Qabi'ah, apakah maksud qabi'ah? Qabi'ah maksudnya adalah tempat pegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya diperbuat daripada perak. Apakah pedang yang dimaksudkan oleh Anas pada riwayat 106 pada muka surat 78 ini? Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu inilah pedang Zulfiqar ataupun Zulfaqar. Antara pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Nabi selalu menggunakan pedang Zulfiqar ataupun pedang Zulfaqar ini, wa kana la yakadu yufariqu. Nabi jarang berpisah daripada pedang baginda yang Zulfiqar ini. Dan inilah pedang yang sama yang Nabi menggunakan dia ketika mana baginda masuk ke dalam kota Mekah pada bulan Ramadan, 17 Ramadan pada tahun 8 Hijrah, ketika pembukaan kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah dengan pedang Zulfiqar. Maka daripada sini kita nampak, apakah itu qabi'ah? Qabi'ah maksudnya adalah hulu pedang. Apakah itu qabi'ah? Dalam kamus disebut ma'ala tarfi maqbadis saif yu'tamadul kaffu 'alaiha li'alla yaslak. Ianya adalah di hujung pedang
adanya besi ataupun adanya perak menghalang daripada terlucutnya pedang daripada tangan seseorang, maka itu dipanggil qabi'ah, penghujung pedang. Maka adalah penghujung pedang, hulu pedang Nabi, ianya diperbuat daripada perak, supaya kalaulah pegang tidak tergelincir, tidak terlepas daripada tangan seseorang. Maka apakah ia? Daripada perak, dan yang dimaksudkan di sini adalah pedang Zulfiqar. Riwayat yang seterusnya, riwayat yang ke-107. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah an Sa'id bin Abi al-Hasan al-Basri qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisham, hadis riwayat yang ke-107. Haddatsana daripada ayahku, daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri. Siapakah Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri? Kata para ulama hadis, beliau adalah adik-beradik dengan Hasan Al-Basri. Sa'id bin Abil Hasan adalah adik-beradik kepada Hasan Al-Basri. Maka daripada Sa'id bin Abil Hasan, yang mana beliau ini tabi'in, tetapi apa kata tabi'in ini? Hulu pedang baginda sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Maka daripada sini kita nampak walaupun matan dia sama seperti riwayat 106, jadi matan dia maksudnya boleh diterima pakai, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang terputus sanad dia. Hadis ini adalah hadis mursal. Kenapa? Sebab Sa'id bin Abul Hasan dia adalah tabi'in. Dia tak pernah bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dia boleh berkata hulu pedang baginda sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak? Bererti ada perawi yang dia tidak sebutkan, ada perawi yang dia tidak katakan. Maka sebab itu riwayat yang ke-107 ini adalah mursal, kerana perawi Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in, bahkan min awsatit tabi'in, bukannya kibarit tabi'in, daripada tabi'in golongan pertengahan, bukannya tabi'in yang mana sangat dekat dengan zaman Nabi dan para sahabat. Maka sebab itu riwayat ini adalah mursal. Namun tidak mengapa. Kenapa? Sebab perkataan dia lebih kurang sama dengan riwayat 106. Maka riwayat 106 itulah menjadi dalil bahawa ulu pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Nabi SAW punya penghujung pedang di bawah tempat pemegang, qabi'ah itu diperbuat daripada perak sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang seterusnya, yang ini kita baca riwayat yang terakhir, kemudian esok kita akan sambung daripada riwayat yang ke-109. Ahlan-ahlan kepada para sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan, dan juga jangan lupa hari Ahad ini kita akan ada perkongsian seharian bersama Syama'il Muhammadiyah. Kita akan cuba untuk membaca, menghayati lebih banyak tentang riwayat-riwayat Syama'il. Jemput para sahabat untuk bantu sharekan poster tersebut, bantu sebarluaskan. Saya telah sharekan di Facebook saya. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran, insya-Allah. Jom kita baca riwayat 108. Riwayat 108, riwayat ketiga daripada bab yang ke-14 ini, muka surat 79. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri qala haddatsana Talib bin Hujair an Hud wa huwa bin Abdullah bin Sa'ad an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Qala Talib fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atus sayfi fiddah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada Abu Ja'far Muhammad bin Sudran Al-Basri, haddatsana Talib bin Hujair. Talib bin Hujair ni kita gariskan. Kejap lagi Imam Tirmizi akan menukilkan persoalan daripada Talib bin Hujair. Lalu Talib bin Hujair daripada Hud. Siapakah Hud ini? Namanya adalah Abdullah bin Sa'id.
daripada datuknya. Abdullah bin Sa'id ambil riwayat ini daripada datuknya. Siapakah datuknya? Datuk kepada Abdullah bin Sa'id, datuknya ini adalah datuk daripada belah mak dia. Anjaddihi li ummi, datuk daripada belah mak dia. Maka datuknya ini adalah sahabah. Siapakah nama dia? Para ulama hadis berbeza pandangan. Ada yang mengatakan namanya adalah Marbuzah. Mim ra ba, ba itu berbaris depan, zal dengan ta bulat. Marbuzah. Mim ra ba zal dengan ta marbutah. Nama dia adalah Marbuzah. Ini adalah pandangan Imam Jazari ketika mana beliau menuliskan Tashihul Masabih. Imam Jazari mengatakan bahawa nama perawi ini adalah Marbuzah. Mim ra ba zal dengan ta marbutah. Akan tetapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut nama atuk kepada Abdullah bin Sa'id yang merupakan sahabat ini, nama dia bukan Marbuzah, namanya adalah Mazidah. Mim zai ya dal dengan ta marbutah. Lalu siapakah nama atuk kepada Abdullah bin Sa'id yang beliau hanya sebut daripada datuknya? Maka tak ada masalah. Kena ingat satu kaedah, ibahamnya sahabah, majhulus sahabah, bila seseorang itu menyebut daripada sahabat yang mana tak diketahui namanya siapa, maka tidak ada masalah. Hadis itu tidak ada apa-apa pada sanadnya. Kenapa? Sebab as-sahabatu kulluhum udul, sahabat semuanya adalah adil. Lalu majhul pada sahabah tidak ada sebarang masalah. Tetapi siapakah nama sahabat yang merupakan atuk kepada Abdullah bin Sa'id? Pandangan Imam Jazari dalam kitabnya Tashihul Masabih, beliau berkata ini adalah Marbuzah nama dia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut namanya bukan Marbuzah, tetapi namanya adalah Mazidah. Mim zai ya dal dengan ta marbutah. Maka daripada Marbuzah ataupun daripada Mazidah, apakah kata atuk kepada Abdullah bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Di pedang baginda terdapat emas dan juga perak. Pada pedang baginda terdapat emas dan perak. Lalu Imam Tirmizi membawakan riwayat ini sebenarnya untuk memberi pemahaman kepada kita bahawa sebenarnya emas yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah kesilapan daripada perawi. Sebab kalaulah kita tengok, sebab ini adalah pedang yang sama, pedang Zulfiqar, maka kita nampak riwayat daripada Anas bin Malik, dia hanya sebut perak. Riwayat daripada Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri, dia hanya sebut perak. Tetapi di sini disebut adanya emas. Sebab itulah kita nampak daripada sini para ulama hadis menyebut bahawa riwayat yang mengatakan pedang Nabi ada emas, kalaulah ianya adalah emas yang dimaksudkan emas yang banyak, maka sebenarnya riwayat itu adalah dhaif. Dan kalaulah kita nak cuba untuk memahami perkataan tersebut, maka yang dimaksudkan dengan emas adalah sekadar salutan emas, bukannya emas yang banyak. Salutan yang punya sedikit, kalaulah diletakkan di api, lau urida 'alan nar, kalaulah diletakkan di api, emas tu tak cair pun, punya sedikit. Salutan yang sangat sedikit daripada emas. Lalu kenapa Nabi SAW salut pedang baginda dengan emas? Maka sebenarnya kata para ulama hadis, wahwa mumawwah, ia memang dah disaluti daripada awal. Walam yaf'al bihin nabi, bukan Nabi yang salut dengan emas. Wala amara bihi, dan tak mungkin Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyalut dengan emas setelah begitu banyak riwayat yang mana Nabi SAW melarang penggunaan emas ke atas para lelaki. Maka sebab itulah kita nampak di sini, kata Imam Tirmizi, hadis ini dibawa sebenarnya untuk memberi pemahaman mana-mana riwayat yang mengatakan pedang Nabi ada emas, sebenarnya riwayat itu perlu diteliti. Sebab itu Imam Tirmizi mendahulukan riwayat qabi'ah Nabi, hulu pedang Nabi, perak, dan kemudian tiba-tiba dibawa riwayat ketiga tentang emas. Sebenarnya nak menunjukkan kepada kita hanya qabi'ah Nabi, pedang Nabi itu hanya daripada perak.
tidak ada emas. Dan para ulama hadis telah memberi jawapan, kalaulah ada yang maksudnya emas, maka itu adalah penambahan daripada perawi kesilapan mereka, dan riwayat itu adalah dhaif. Dan kalaulah kita nak mengamalkan riwayat itu, maksud adanya emas sekadar mumawah, tamwih, salutan sahaja. Salutan yang sangat-sangat sedikit, yang mana kalaulah diletakkan di atas api, tidak menitis punya sedikit salutan emas tersebut. Yang mana itu diharuskan tidak ada masalah kalaulah tersangat-sangat sedikit. Dan adakah Nabi sendiri yang salut? Tidak. Tetapi ianya disalut daripada awal ketika mana Nabi dapat pedang tersebut. Maka sebab itu kata Imam Tirmizi, ketika mana pada waktu itu atuknya bercerita riwayat ini dibacakan, berkatalah salah seorang daripada perawi yang bernama Talib bin Hujair, yang kita nampak dalam sanad, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri, qala haddatsana Talib bin Hujair. Maka apa kata Talib bin Hujair? Berkata Talib, aku bertanya kepada Hud, kepada guruku yang namanya adalah Ibnu Abdullah bin Sa'ad. Aku bertanya kepada guruku Hud bin Abdullah bin Sa'ad, tentang bahagian perak itu. Kat mana bahagian perak itu? Lalu dia bertanya tentang keadaan perak. Kata para ulama hadis, Imam Tirmizi membawakan riwayat ini disusuli dengan pertanyaan daripada perawinya sendiri yang bernama Talib bin Hujair, yang mana kalau kita perasan, Talib bin Hujair hanya bertanya, kat mana bahagian perak itu wahai guru? Dia tak sebut tentang bahagian emas, tak ada. Sebab itu kata Imam Bajuri, daripada cara Imam Tirmizi mengeluarkan dalil, daripada cara Imam Tirmizi membawakan riwayat ini beserta dengan soal jawab sesama perawi di antara Talib bin Hujair dengan gurunya Hud bin Abdullah bin Sa'ad, kita nampak unzur lamma iktasara 'alal fiddah wa lam yas'al 'anil dhahab. Kenapa Talib bin Hujair hanya bertanya soalan tentang perak? Wahai Hud, wahai guru, dekat manakah tempat perak? Dia tak tanya tentang emas. Nak menunjukkan sebenarnya emas itu adalah penambahan kesilapan daripada perawi, ataupun emas itu sangat sedikit yang mana ianya tidak kelihatan. Sebab itu Imam Tirmizi menjadikan ini sebagai dalil bahawa qabi'ah Nabi hanyalah perak, hulu pedang Nabi hanyalah perak, tidak ada emas. Sebab itu ketika mana perawi itu bertanya dengan guru dia, Talib bin Hujair, wahai guru, di manakah fasa'altuhu 'anil fiddah, di manakah bahagian perak itu? Maka pada waktu itu Hud menjawab, hulu pedang baginda dibuat daripada perak, dan tak disebutkan pun emas. Sama ada emas itu adalah tambahan mana-mana perawi, ataupun emas itu sebenarnya tersangat-sangat sedikit sehingga tidak disebutkan oleh para perawi. Maka apakah ringkasan daripada tiga riwayat ini? Bahawa hulu pedang Nabi SAW diperbuat daripada perak sahaja, bukannya daripada emas seperti mana yang kita mungkin salah faham daripada riwayat yang ke-108, kerana penggunaan emas ke atas lelaki adalah haram, tidak dibenarkan walaupun pada waktu perang. Lalu kita berhenti di sini. Terima kasih kepada semua yang bersama. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang telah diberikan. Moga-moga adanya manfaat, insya-Allah. Kita akan sambung esok daripada riwayat yang ke-109, insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi pada jam 6 petang dalam pertemuan santai sirah, insya-Allah.